بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد Muslimin dan Muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah dengan kita memperbanyakkan puji-pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana atas izin Allah pada pagi ini, atas rahmat dari Allah, atas pertunjuk hidayah dan juga at-taufiq, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi untuk pertemuan kita yang kedua pada pagi ini, yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan pengisian kita pada pagi ini. Allah memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memahamkan kita untuk kita mengambil teladan, untuk kita mengambil pelajaran daripada ayat-ayat pilihan yang kita akan bacakan, yang kita akan tafsirkan, dan kita akan cari pada ayat-ayat tersebut apakah tindakan yang perlu kita lakukan setelah kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari semalam kita telah pun membicarakan tentang ayat pilihan yang kita pilih untuk dijadikan sebagai mutiara. Maksud kita, ayat yang kita pilih itu ayat yang kita nak jadikan sebagai panduan. Semua ayat Quran memang digunakan untuk hudan lil muttaqin, untuk petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi untuk ayat pilihan yang telah saya sebut pada hari semalam, iaitu kita membicarakan pada ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8 dalam surah Asy-Syarhi ataupun surah Al-Insyirah ataupun surah Al-Nashrah laka sadrak, yang mana dua ayat ini kita boleh temui pada muka surat 597 di dalam mushaf. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan sudah pun bersedia. Tuan-tuan dan puan-puan sudah pun kita kata apa, bersedia untuk mencatat sebarang maklumat yang kita kira perlu untuk kita mencatatnya. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati, Allah Subhanahu wa taala merahmati pengisian kita, pertemuan kita pada pagi ini. Jadi ayat nombor 7 adalah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza faraghta fansab, dan ayat nombor 8 wa ila rabbika farghab. Okey, ayat nombor 7 dan ayat nombor 8 ini, maksudnya ayat nombor 7 kalau nanti pada pertengahan pengisian ini kita akan linkkan, maksudnya kita akan hubungkan ayat 7 dengan ayat 8 surah Al-Nashrah ini dengan keseluruhan ayat-ayat yang sebelumnya. Maksudnya ayat 7 dan ayat 8 ini
dia ada hubung kait kepada ayat nombor 1, ayat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampailah ayat yang ke-6. Dan kalau tuan-tuan dan puan pernah mempelajari ataupun tuan pernah mendengar ataupun tuan pernah mengikuti pengisian tajuk tentang surah Al-Nashrah, okey, surah Al-Nashrah ini, nama Asy-Syarah tu sendiri adalah bermaksud dilapangkan. Dilapangkan apa? Dilapangkan dada. Jadi kalau tuan-tuan dan puan pernah belajar surah Al-Nashrah, surah ini dia sangat berkait rapat. Dia memang berkait rapat berkenaan dengan nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pernah baca dalam mana-mana kitab tafsir ataupun tuan-tuan biasa mendengar, surah Al-Nashrah ni dia turun sejurus selepas turunnya surah Ad-Duha. Maknanya surah Ad-Duha turun dulu, lepas tu baru turunnya surah Al-Nashrah ataupun surah Asy-Syarah. Bahkan sebahagian para ulama, ada di kalangan para ulama, mereka mengatakan surah Al-Nashrah ni adalah surah yang sama, surah Ad-Duha. Maksudnya, ada di kalangan para sarjana, mereka tidak membezakan surah Ad-Duha dengan Al-Nashrah. Maknanya dia letakkan surah Ad-Duha dengan Al-Nashrah ni surah yang sama. Tetapi pendapat yang lebih tepat, surah ini dia ada perbezaan. Perbezaan sebab tu dia letakkan Ad-Duha surah nombor 93. Surah Al-Nashrah surah yang ke-94. Sebab tu dia ada bismillah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dah tahu, kalau tuan-tuan dia sebenarnya nak faham surah Al-Nashrah ni, nak faham dia panggil apa? Suasana, kita panggil apa? Ketika surah tu turun. Maknanya kalau tuan-tuan boleh faham surah Ad-Duha, sebab surah Al-Nashrah dia turun selepas surah Ad-Duha. Okey, maknanya surah Al-Nashrah ni dia punya kata orang suasana. Ketika mana turunnya surah ini, dia mengambil suasana yang bentuk memujuk, suasana yang bentuk menghiburkan, menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu surah Ad-Duha adalah surah yang diturunkan oleh Allah untuk membuktikan bahawa yang Allah Ta'ala ni sebenarnya sangat sayang. Allah Ta'ala ni sebenarnya sangat kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis surah Ad-Duha turun terus surah Al-Nashrah laka sadra. Okey, dia ada kaitan. Tapi nanti kita akan tengok perkaitannya di mana. Tetapi pada ayat 7 ini dan ayat nombor 8 dia berkait rapat kepada ayat yang sebelumnya. Sebab tu kalau kita belajar Al-Quranul Karim, okey, dari para ulama, mereka mengkaji bahawa sebenarnya pembuka dengan penutup pada mana-mana surah ini dalam satu ayat itu, dalam ayat itu dia mempunyai pertalian dia. Okey, pertaliannya di mana? Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ceritakan nanti insya-Allah selepas kita ulas beberapa perkara yang kita akan bincang pada ayat nombor 7 ni terlebih dahulu. Okey, pada hari semalam. Okey. Hari semalam kita telah dapat satu teladan. Kita telah dapat satu ibrah. Kita dapat satu pengajaran. Kita dapat satu pertunjuk. Hikmah. Rupa-rupanya ayat nombor 7 ini Allah memberitahu kepada kita, Allah beritahu kepada kita apa? Allah beritahu kepada kita semua bahawa jangan kita membiarkan waktu-waktu, saat, masa yang Allah beri dalam hidup kita, kita biarkan tanpa diisi dengan sebarang perkara yang boleh mendatangkan manfaat, khususnya yang boleh mencari redha Allah, yang boleh mencari rahmat Allah, yang boleh dikira sebagai ibadat. Sebab tu ayat nombor 7 ni, seperti mana saya sebutkan pada hari semalam, dia punya teladan dia apa? Ayat ni mengajar kepada kita bahawa jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Sebab ayat tu kata fa iza faragta fansab. Ayat Allah mengatakan kepada Rasulullah, apabila engkau wahai Muhammad telah selesai sesuatu urusan dah selesai, maka kau pergilah buat pula kepada urusan yang lain dengan bersungguh-sungguh. Daripada maknanya kalau kita baca ayat itu, maknanya kita akan jumpa macam ayat itu macam dia kata fansaq, maksudnya ayat itu menunjukkan bahawa Allah tidak membiarkan
Allah tidak mahu Nabi Muhammad SAW membiarkan waktunya tidak diisi dengan sebarang perbuatan, satu pekerjaan amal yang tanpa mendatangkan sebarang faedah, maknanya buang masa macam tu saja. Cuma kita telah ulas pada hari semalam pentafsiran para ulama. Okey, tapi itu teladan yang boleh kita ambil. Okey, sebab tu orang dalam kesibukan ni sebenarnya dia mengikut sunnah sebenarnya. Orang yang sentiasa sibuk, waktu dia diisi lepas satu kerja, lepas dia puasa wajib, dia puasa sunat, lepas dia buat salat fardu, dia buat salat sunat, kan? Lepas dia siapkan urusan ibadat khusus dengan Allah, dia buat pula urusan dengan manusia lain. Manusia yang macam ni dia betul-betul mengikuti, dia betul-betul menyahut perintah daripada Allah pada ayat yang ketujuh. Saya harap tuan-tuan faham yang maksud pada ayat yang ketujuh. Okey, teladan yang kedua, kita panggil apa? Moral yang kedua, dia punya ibrah dia punya pengajaran pada ayat nombor 2 ni. Okey, pengajaran dia apa? Okey. Pengajaran yang kedua pada ayat nombor 7 ni, kita boleh letakkan satu pengajaran dia, maksudnya ayat nombor 7 ni, pengajaran dia adalah ayat ni dia boleh juga membawa maksud kita tidak digalakkan, bahkan kita dituntut oleh Allah untuk menyiapkan seberapa segera kerja-kerja yang diamanahkan, yang ditugaskan kepada kita. Itu teladan nombor 2. Maksudnya, teladan nombor 2 ni maksudnya ayat ni, kalaulah kita nak kata pada orang, jangan tangguhkan kerja, ada waktu kosong kan, dah siap kerja kan, pergi buat kerja lain. Maksudnya jangan tangguh-tangguhkan kerja, maknanya jangan postpone. Maksudnya jangan tunda satu tugasan itu, kena buat segera. Kalau nak gunakan dalil, kalau nak gunakan ayat yang boleh, kalau kita nak sokong kan, kalau kita nak galak ke orang, okey, kerja jangan tangguh, kan? Kerja jangan postpone, jangan tunda-tunda. Kita boleh gunakan ayat nombor 7 ni. Ayat nombor 7 ni boleh membawa makna itu secara tak langsung. Sebab kalau kita baca pada ayat nombor 7 ni, dia ada perkataan huruf fa tu kan. Fa idza fa gharta fansa. Siapa belajar huruf fa? Fa ini maksudnya fa yang merujukkan kepada next, tapi dia berlaku dengan cepat. Maknanya Allah tidak mahu kita apabila kita siap satu kerja ataupun kita dapat satu benda, satu tugasan, kita bertangguh. Sebab apabila kita bertangguh, kita telah, waktu yang kita tangguh, yang kita tunda tu, waktu tu kita telah membiarkan dia kosong. Maksudnya ayat ni pelajaran dia, tuan-tuan nak buat ayat macam mana itu terserah pada tuan-tuan, tapi dia punya pelajaran dia apa? Dituntut, digalakkan untuk kita tidak menangguh-nangguhkan sesuatu tugasan, sesuatu amalan, sehingga kita membiarkan. Sebab kalau kita tangguh, kalau kita postpone, kan, sesuatu urusan tugasan yang kita tangguh tu kadang-kadang sebenarnya itu adalah waktu kosong. Waktu yang sepatutnya kita boleh selesaikan pun. Tapi kalau kita tangguh, kita tunda-tunda, inilah sebenarnya yang menyebabkan waktu itu terbuang. Waktu itu terbuang begitu saja. Okey. Untuk memahami kaedah ini, okey, kalaulah orang tanya kan, dari mana dapatnya teladan nombor 2? Okey, saya syorkan, okey, saya cadangkan kepada tuan-tuan dan perempuan, okey, saya cadang kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan nak belajar tentang, okey, ayat Quran ni, kita boleh keluarkan kaedah, ataupun kita kata satu ayat yang kita boleh jadikan sebagai guideline, sebagai panduan dalam hidup kita. Saya cadangkan tuan-tuan dapatkan satu buku yang dikarang oleh Al-Fadhil Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Okey, tajuk buku dia, ini saya baca yang Arab dulu. Okey, dalam buku tu Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil ni, doktor ni, seorang doktor, dia telah pun membukukan satu kitab yang tajuknya dia panggil apa? Qawaidul Quraniyah. Dia panggil kaedah-kaedah Quran, khamsin qaidatan Quraniyatan fi nafsi wal hayat. Okey. Maksud dia apa? Dr. Umar ni kan, dia telah memilih ayat-ayat Quran, daripada ayat Quran tu
dia telah keluarkan ada 50 kaedah. Daripada Quran dia keluarkan kaedah. Maksudnya apa? Dia macam ni. Ayat Quran ni kan kita belajar kan. Kita belajar dalam surah Alif Lam Mim ni kan. Alif Lam Mim tu kan ayat Quran tu kan Allah kata apa? Quran tu untuk apa? Hudal lil muttaqin. Quran ini dia adalah kitab yang memberi petunjuk, yang membimbing, yang mengajar kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya buku tu dia telah tulis 50 kaedah. Okey, saya tunjukkan buku dalam terjemahan dia. Terjemahan dia nanti tuan-tuan cari di mana-mana kedai buku yang dia jual. Yang menjual buku dia. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak di depan ni, okey, tuan-tuan nampak tak ada 50 kaedah prinsip pokok ajaran Al-Quran. Tuan-tuan nampak tak 50 kaedah? Okey, 50 kaedah ni maksudnya penulis ini dia cari ayat Quran, daripada ayat itu dia ulas, kemudian dia keluarkan kaedah dia. Seperti mana yang kita sebut tadi, yang kita baca teladan nombor 2 tu, maksudnya daripada ayat فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ tu keluarlah kaedah dalam cara kita nak beragama sebagai seorang Muslim. Kaedahnya, panduan dia daripada ayat tadi tu tidak, maksudnya ayat tadi tu panduan dia apa? Kaedah dia apa? Jangan menunda pekerjaan, amalan, perbuatan, tugasan. Itu dia punya teladan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat untuk teladan yang kedua. Okey? Publisher. Okay, orang tanya publisher. Ini sebenarnya adalah terbitan daripada Indonesia. Okey? Diterbitkan oleh Darul Haq. Tapi buku ni tuan-tuan boleh dapatkan dengan Ustaz Abu Ilkia di Raudah Miqyas pun ada, ataupun tuan-tuan boleh dapatkan di Pustaka Bushra. Pustaka Bushra ni juga merupakan satu kedai yang dia jual banyak buku-buku terjemahan kitab Arab lah. Okey, tuan-tuan boleh cari pada dua tempat itu. Saya bukan jual buku tuan-tuan, saya kempen pada tuan-tuan supaya tuan-tuan banyakkan membaca. Okey, kalau tuan-tuan baca, rupa-rupanya ada satu buku yang memilih ayat-ayat, potongan ayat-ayat pilihan tu kemudian dijadikan kaedah. Jadi yang saya sampaikan ini pun saya rujuk maklumat itu di dalam buku yang telah pun saya kempen, yang saya promote, yang saya promosikan pada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dapatkan. Setakat saya baca terjemahan dia, insya-Allah boleh faham lah. Kalau orang kita insya-Allah dia boleh faham. Okey? Jadi kita dah dapat dua teladan, dua petunjuk daripada ayat nombor 7. Okey? Ayat nombor 7. Okey. Untuk menyokong teladan yang kedua tadi, pengajaran yang kedua, petunjuk yang kedua, supaya jangan menangguh-nangguhkan sesuatu pekerjaan sehingga waktu ada tapi dibiarkan kosong, tak dibuat apa-apa, kan? Tak dibuat apa-apa, maka saya nukilkan, saya bacakan satu kata-kata daripada kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, kita seorang Muslim ni, kita sebagai seorang Muslim, kalau kita nak quote mana-mana kata-kata yang cantik, mutiara-mutiara kata lah, kan? Yang paling kita dahulukan dulu, ambil mutiara kata tu daripada Al-Quran. Okey? Kalau tak jumpa Al-Quran, tak ada Al-Quran, mesti rujuk hadis Nabi. Itu kata-kata mutiara kata. Jadi, ada satu mutiara kata, ada satu kata-kata yang sangat bagus, yang dipesan oleh salah seorang sahabat Nabi, anak kepada Saidina Umar, iaitu namanya Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey. Sahabat ini Ibnu Umar ataupun namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata-kata ini tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan nak tanya sumber dia, kata-kata ni ambil pada mana? Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kitab Hadis 40 An-Nawawi, okey, hadis ini, kata-kata ini saya ambil daripada potongan hadis pada hadis yang ke-40 dalam Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa ataupun pernah mengikuti, pernah belajar ataupun akan belajar kitab hadis 40 An-Nawawi, pada hadis ke-40 itu
ada kata-kata Abdullah bin Umar ini. Yang mana Abdullah bin Umar dia berkata. Jadi kata-kata ni kalau tuan boleh jadikan dia sebagai tagline dalam hidup pun boleh. Dia kata apa? Dia kata idza amsayta fala tantasir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa. Maksud dia apa? Bahasa Melayu, terjemahan dia Abdullah bin Umar mengatakan apa? Dia kata apabila engkau dah masuk pada waktu petang, dia kata, engkau jangan tunggulah nak munculnya waktu subuh. Faham tak? Maksudnya, kalau engkau berada pada waktu petang, engkau jangan tunggu maksudnya waktu subuh. Lepas tu dia kata, apabila engkau berada pada waktu pagi, dia kata, engkau janganlah tunggu sampainya waktu petang. Datang jelas tak maksud dia? Lepas tu Abdullah bin Umar dia sambung lagi. Dia kata wahudh min sihhatika limaradika. Dia kata apa? Dia kata ambil, dia kata gunakan waktu sihat engkau sebelum engkau sakit, dia kata. Wa min hayatika limautika. Lepas tu dia kata engkau ambil peluang waktu engkau hidup sebelum waktu engkau hidup untuk menghadapi kematian engkau. Maknanya apa? Maknanya pada kata-kata tu saya rasa tuan-tuan boleh jelas. Maknanya Abdullah bin Umar pesan apa? Jangan bertangguh. Jangan menunda-nunda sesuatu tugasan ini. Tak kisahlah tugasan kita dengan Allah ke, ibadat kita ke, kan, ataupun tugasan umum. Kan, ibadat yang umum. Contohnya tuan bekerja, kan, tuan sepatutnya boleh siap tugasan tu dalam waktu tu juga. Tapi kan, tak apalah, sekejap lagi lama-lama dah 2-3 hari baru kelang kabut nak buat. Itu yang apabila kelang kabut nak buat itu kerjanya tidak ada kualiti. Jadi ayat ini, ayat yang kita baca fa idza faragta fansab, memberi petunjuk kepada kita apa dia? Jangan tunda-tunda sebarang pekerjaan hingga membiarkan waktu itu membazir tanpa diisi dengan sebarang pekerjaan. Waktu itu. Okey, jelas. Jadi kalau tuan-tuan nak kempen, tuan-tuan nak tegur, nak bagi nasihat pada kawan-kawan yang sepatutnya boleh siapkan kerja, kan. Sepatutnya tak buat apa-apa pun, tugasan tak ada pun nak siapkan. Minute meeting boleh siapkan, waktu itu tak disiapkan. Borang yang boleh dicop, diselesaikan, diuruskan pada waktu itu ditunda-tunda. Jadi ayat ini beri satu petunjuk kepada kita apa? Jangan tunda-tunda sebarang pekerjaan. Jangan diisi. Jangan dibiarkan waktu itu berlalu dengan begitu saja. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan telah pun dapat buat catatan, dan kita peganglah ayat ini untuk kita jadikan ayat ini sebagai panduan, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan dalam kita menuju Allah, dalam kita mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Okey, saya harap tuan-tuan jelas yang dua perkara ini. Jadi kita lanjutkan dengan ayat yang ke-8. Okey, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-8. Okey, ayat yang kita sebut kesimpulan lah. Kita buatkan dia punya pengajaran sekejap, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila tulis dan sila catat. Kita sebutkan kita sebutkan dia punya kesimpulan awal dulu daripada ayat nombor 7 ni. Okey, pada ayat nombor 7 ni, dia punya pengajaran dia punya kesimpulan dia, ayat pengajaran dia, maksudnya ayat inilah sebenarnya, maksudnya daripada ayat saya baca nombor 7 tu, apa yang saya kena buat. Apabila kita baca Quran, kan, ayat ni suruh aku buat apa ni? Allah nak suruh aku buat apa? Jadi kita kata, oh, ayat ini Allah suruh buat sekian. Okey, saya bacakan, saya sebutkan dia punya pengajaran yang saya dapat rangkumkan. Ayat nombor 7 tu, dua pengajaran, dua tadaran tadi, saya rangkumkan dia. Saya rangkumkan dan tuan-tuan catat. Tuan-tuan catat. Sebab kita tak dapat siapkan nota, waktu agak padat. Jadi saya masih lemah lagi nak saya belum dapat uruskan waktu dengan baik. Okey, jadi nota saya tak dapat nak berikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi saya sebutkan dia punya pengajaran, dia punya ibrah, dia punya hidayatul ayat, dia punya petunjuk dia. Okey, saya sebutkan. Okey, nombor 1. Nombor 1, saya sebutkan dia punya yang nota yang saya siapkan. Okey. Hamba
yang benar-benar berakal. Benar-benar berakal ni, maksudnya kalau kita ni berfikir dengan baiklah, kita akan menghabiskan waktu kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ibadah adalah pekerjaan seumur hidup dan ibadah adalah menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran dia. Maksud dia apa? Kan kita dah belajar di semalam, kita bagi tahu ayat nombor 7 ni Allah pesan kepada Nabi dan pesan kepada umatnya. Seperti kita ini, Allah kata apa? Isilah waktu tu, jangan dibiarkan kosong tanpa sebarang benda manfaat. Maknanya pengajaran dia apa? Kalau kita faham, kalau kita faham betul-betul, tujuan kita ni sebenarnya hidup adalah untuk beribadat. Dan kerja kita, job scope kita, pekerjaan kita, walaupun tuan-tuan dah bersara, walaupun tuan-tuan tak lagi bekerja secara rasmi, ataupun tuan-tuan kata ada kalangan perempuan ni orang yang suri rumah sepanjang masa, tuan-tuan, sebenarnya semua orang dia mempunyai pekerjaan yang utama. Pekerjaan yang paling utama apa? Adalah melakukan ibadat. Jadi nak lakukan ibadat ni maksudnya kalau kita kerja, kan kita sedang bekerja ni. Bekerja apa? Mengisi waktu-waktu dengan melakukan ibadat kepada Allah. Sama ada ibadat wajib ataupun ibadat sunat. Lepas siap wajib, buat yang sunat. Lepas siapkan urusan dunia, buat pula urusan akhirat dengan bersungguh-sungguh. Itu dia punya dalil dia. Itu adalah dia punya pengajaran dia. Saya harap tuan-tuan jelas. Sebenarnya benda sama juga. Cuma saya ulang supaya tuan-tuan jelas, tuan-tuan boleh ingat sampailah bila-bila. Okey. Ingat, pekerjaan kita, job scope kita takkan selesai selagi kita belum mati. Apa pekerjaan kita? Pekerjaan kita adalah mengisi waktu-waktu masa yang ada dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pengajaran yang kedua. Okey. Pengajaran yang kedua, kalau kita buat sesuatu urusan, buatlah dengan bersungguh-sungguh, sedaya upaya. Maksudnya kalau kita buat satu pekerjaan, kita buat sungguh-sungguh. Buat sedaya upaya. Okey, kalau orang tanya, mana dapat pengajaran dua ni? Kan kita dah ulas semalam, tuan-tuan masih ingat tak siapa yang ikut hari yang pertama semalam? Kita telah ulas. Perkataan fansaba, kan kita pada baca ayat tu Allah kata, fansab. Fansab, perkataan fansab itu, ingat tak semalam kita nukilkan kata-kata dalam tafsir Adwaul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, dia mengatakan perkataan nasaba, an-nasabu, fansab tu, fansab itu daripada perkataan an-nasabu bermakna apa? At-ta'ib ba'dal ijtihad. Maknanya fansab tu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh sehingga melahirkan keletihan. Jadi daripada ayat itu kita keluarkan pengajaran dia, kita keluarkan satu petunjuk, kita dapat belajar apa? Oh, Allah kalau disuruh kita buat satu ibadat, kalau disuruh kita buat mana-mana pekerjaan pun, kita kena buat dia sungguh-sungguh, sedaya upaya. Syarat tuan-tuan jelas. Okay. Kemudian, kita habis yang dua tadi. Lepas tu yang tadi tu yang saya ulas tadi tu. Jangan tangguh-tangguhkan sembarang pekerjaan. Okay, selesai yang itu. Syarat tuan-tuan dapat catat. Syarat tuan-tuan jelas untuk pengajaran ayat nombor 7. Ayat ni selalu baca. Kan? Okay. Kemudian ayat nombor 8. Okey. Ayat nombor 8 ni kita tak boleh tinggalkan dia. Okey. Ayat nombor 8 ni kita kena cerita juga dengan kaitan dengan ayat nombor 7. Sebab apa? Sebab ayat nombor 8, kalau kita belajar susunan nombor memanglah selepas 7 mestilah 8. Betul. Tapi ayat nombor 8 ni dia tak boleh dipisahkan dengan ayat nombor 7. Tapi ayat nombor 7 dia ada kaitan dengan ayat 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Ayat nombor 7, ayat nombor 8 ni kalau kita baca Allah kata apa? Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Okey, Allah kalau kita baca terjemahan ayat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya baca terjemahan yang biasa tuan-tuan baca. Terjemahan ayat tu kita baca dulu. Okey, kalau kita tengok ayat tu, cuba tuan-tuan bulatkan, gariskan pada perkataan wa tu, wa.
wa ila wa ila wa ila rabbika farab. Okey, ada ada patah perkataan. Wa ila rabbika farab. Okey, insya-Allah nanti kalau ya elok saya tulis, saya catat di whiteboard, tapi sebab saya whiteboard tu tak ada di sini, okey, tapi saya sebut saja. Okey, dalam ayat tu wa ila rabbika farab, wa ila rabbika farab ni tuan-tuan Okey, tuan-tuan bulatkan pada perkataan wa tu. Kan dia ada wa ila satu patah perkataan, rabbika satu perkataan, farab kan, wa ila rabbika farab. Okey, ayat nombor 8 ni dia terikat dengan ayat nombor 7. Kenapa dia terikat? Kita cuba tengok huruf waw tu. Waw tu kan dan kan? Dan kepada Tuhanmu. Dan kepada Tuhanmu. Dan kepada Tuhanmu. Okey, maknanya okey. Kalau tuan-tuan nak tulis dia punya sinopsis. Okey, contohnya kalau orang tanya pada kita. Okey. Surah Al-Nashrah ni surah tu cerita pasal apa ya? Kawan tanya kan? Okey, apakah kandungan yang terdapat dalam surah Al-Nashrah? Okey, saya boleh sebut dia punya ringkasan dia. Okey, surah Al-Nashrah dia ada dua pesanan. Dia ada dua wasiat. Dia ada dua pesanan ataupun dia ada dua perintah dari Allah untuk Nabi SAW melakukannya. Begitu juga ada dua pesanan yang Allah perintahkan kepada kita sebagai umat Nabi yang diturunkan Al-Quran, panduan untuk kita sebagai orang yang beriman. Pada ayat nombor 8 tu, dia ada pesanan yang kedua ataupun perintah yang kedua. Okey, pesanan nombor 1 pada ayat nombor 7. Pesanan nombor 2 pada ayat nombor 8. Maknanya ada dua pesanan, ada dua perintah, ada dua pesanan dari Allah untuk Nabi SAW melakukan. Begitu juga dengan kita. Tapi pesanan pertama telah kita ulas pada ayat nombor 7. Tapi pesanan yang kedua pada ayat nombor 8 tu, kalau kita baca, Allah kata wa ila rabbika. Ni dia panggil apa? Dia panggil pengkhususan. Maksudnya Allah kata dan hanya kepada Rabbmu, kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kamu sahajalah. Farab, hendaklah engkau berharap. Okey, maknanya ayat nombor 7, setelah Allah kata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau kalau dah selesai sesuatu pekerjaan, engkau buat pula pekerjaan yang lain dengan bersungguh-sungguh. Dan Allah kata dan apa? Dan Allah kata dan. Kenapa dia kata dan itu? Maknanya ayat nombor 8 tu diterikat dengan nombor 7. Maknanya kan apabila maknanya Allah kata dan hanya kepada Rabb kamu, hanya kepada Tuhan kamu sahajalah hendaklah kau berharap. Engkau okey dan bergantung. Okey, apa makna ayat ni? Okey. Saya ulas dulu ayat ni. Kita tengok dulu tafsiran ayat nombor 8 ni. Kalau tuan-tuan perhatikan nombor 8 ni, dia sangat terikat dengan ayat nombor 7. Maknanya ayat nombor 8 ni Allah kata hanya kepada Allah engkau berharap wahai Muhammad. Berharap dalam bab apa? Kepada Allah. Berharap tu selepas apa? Maknanya ayat nombor 7 kata, kalau kita buat sebarang pekerjaan, kita buat dalam amal ibadat, kan? Amal ibadat kita, pekerjaan yang kita buat pada ayat nombor 7 tu, hendaklah semua pekerjaan itu kita berharap hanya kepada Allah saja. Maksudnya, kalau kita dah selesai sembahyang wajib, kemudian kita isi dengan sembahyang sunat. Contohnya Nabi Muhammad, lepas dia sebuat solat wajib, dia buat qiyamulai di waktu malam. Jadi Allah kata, yang dibuat pekerjaan pada ayat nombor 7 tu, mestilah berharap hanya kepada Allah. Maknanya hanya kepada Allah engkau kena berharap. Maksudnya hanya kepada Allah berharap tu skop apa?
Perkara apa? Perkara yang dibuat pada ayat nombor 7 tu. Saya nak tuan-tuan jelas. Okey. Saya izinkan saya ulas dulu tentang perkataan gharaba. Perkataan farrab tu. Farrab tu. Okey, perkataan farrab dia punya makna yang paling ayat dia tu, kalimah ni sebenarnya dia terdiri pada huruf ni. Ra, ghin dengan ba. Ra, ghin, huruf ra, huruf ghin dengan huruf ba. Dia panggil ra, ri, ba. Perkataan farrab diambil daripada perkataan ra, ri, ba. Ra, ri, ba. Farrab tu dia perkataan ra, ri, ba. Okey. Perkataan ra, ri, ba, okey, kata dalam tafsir Al-Misbah. Okey, Syekh Quraisy Shihab. Dia kata perkataan ra, ri, ba digunakan untuk menggambarkan kecenderungan hati yang sangat mendalam kepada sesuatu. Sama ada hati itu digunakan untuk membenci ke ataupun untuk menyukai. Maknanya perkataan ghariba tu, farrab tu adalah sesuatu yang hati kita cenderung sangat. Maksudnya kecenderungan hati yang sangat mendalam kepada sesuatu. Maknanya kalau tuan-tuan suka kepada sesuatu tu, tuan-tuan nak sesuatu tu kan, itu dia panggil ghariba. Faham? Maksudnya kalau kita ada kecenderungan, keinginan hati kita kepada sesuatu, benda ke, manusia ke, apa pun, cenderung sangat, nak sangat, suka sangat, maka itulah ghariba. Jadi kalau kita gabungkan, gunakan perkataan ghariba, farrab dalam ayat nombor 8, maknanya Allah pesan kepada Rasulullah dan Allah pesan juga kepada kita bahawa kalau kita buat sebarang pekerjaan, amal ibadat macam ayat nombor 7 tu, pergantungan kita, kecenderungan hati kita mengharapkan Allah tu kena cenderung sangat-sangat. Kalau nak padu lagi, kata maksudnya kalau nak bagi ayat ni lagi maksudnya kalau kita nak mantapkan lagi cenderung tu, kalau orang tahap berapa ustaz? Kalau kata hati kita ni kena cenderung berharap kepada Allah tu, berharap tu maksudnya cenderung hati kita kepada Allah tu tahap berapa? Kita kata tahap tinggi lah. Tahap tinggi. Kalau orang kata macam mana boleh kata tahap tinggi? Kerana ghariba tu sendiri, kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, memang itulah perkataan ghariba. Okey, kalau nak faham lagi, nak jelaskan lagi tuan-tuan ya, tuan-tuan tengok perkataan wa ila, perkataan ila. Perkataan ila ni kan wa ila rabbika. Ila pula kita ambil kat depan pula, ila ni kata Quraisy Shihab hafizahullah, dia kata apa? Apabila perkataan tersebut, perkataan ra, riba, yang menunjukkan memang hati ni cenderung sangat kan, apabila dia digandingkan dengan perkataan ila, ia diartikan sangat ingin, sangat suka. Contoh jelas tak? Perkataan ila ni digandingkan dengan farrab, maknanya kecenderungan hati tadi tu kan, hati kita yang cenderung kepada sesuatu tu, dia punya tahap skala dia berapa tahap kecenderungan tu, apabila dia masuk dengan ila, kata Syekh Quraisy Shihab, maknanya sangat-sangat cenderung lah. Sangat suka. Saya nak cerita pun tak tahu macam mana nak sebut, tapi kalau kita faham tu, maknanya kecenderungan hati kita, pengharapan kita kepada Allah tu, kepada Rabb kita tu, kepada Allah tu, kecenderungan yang kata orang tersangat-sangat cenderung mengharapkan kepada Allah. Saya nak tuan-tuan jelas. Sebab tu kalau kita tak belajar, kita baca terjemahan saja, kita tak dapat nak feel lah. Dia macam hanya orang yang kalau kita belajar betul-betul ulasan ayat tu, kita akan dapat. Sebab dia bahasa Arab, sikit susah nak terjemah bahasa Melayu tuan-tuan. Nak
nak katakan ayat tu, nak kata dia punya tahap rab tu, farab tu, ya Allah, tinggi sangat-sangat. Hanya orang boleh belajar tentang perkataan ghoriba tu sendiri dengan perkataan ilah. Tapi saya harap tuan-tuan dah jelas. Allah kata, dan hanya kepada Rabb engkau sahajalah hendaklah engkau berharapkan. Cuba tuan-tuan tulis sikit kat tuan-tuan punya terjemahan tu. Hanya hendaklah engkau sangat berharap. Sepatutnya kena masuk perkataan sangat tu. Supaya dengan Allah ni kita tak boleh buat sikit-sikit. Kita mengharapkan Allah ni tak perlu sikit-sikit. Kita kena mengharap sangat. Okey, jelas kat situ. Okey. Kalau tuan-tuan dah jelas dekat situ, saya kena lanjutkan lagi dengan menerangkan mengharapkan apa pada Allah tu. Sangat mengharapkan apa pada Allah tu. Tuan-tuan jelas tak? Jadi kita dah faham dah. Dia punya tahap mengharap kepada Allah tu sangat tinggi. Tapi mengharap apa? Apa yang kita harap pada Allah? Kan? Apa yang kita harap? Okey. Saya nukilkan tafsiran yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tabari. Okey, saya bawa dulu. At-Tabari kata apa? Okey, jelas Okey, At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala alaih, dalam tafsir beliau telah menukilkan kata-kata Mujahid. Mujahid ini adalah seorang tabi'in. Okey, seorang tabi'in Mujahid, di antara ulama yang pakar dalam bidang Quran juga. Mujahid mengatakan apa? Dia kata ayat yang wa ila rabbika farghab tu, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau sangat berharap. Berharapkan apa? Dia kata ij'al niyataka wa gharbataka ila Allah. Imam Mujahid mengatakan apa dalam tafsir Tabari? Dia mengatakan mengharapkan apa? Dia kata ayat tu, dia kata jadikanlah niat engkau. Dia kata jadikanlah niat engkau dan pengharapan engkau hanya kepada Allah. Okey, maknanya kita dapat satu poin dekat situ, satu maklumat. Rupa-rupanya makna sangat mengharapkan Allah itu, yang pertama ada kaitan dengan niat. Kita buat pekerjaan pada ayat nombor 7. Maknanya kalau kita dah buat salat wajib, buat pula salat sunat bersungguh-sungguh. Lepas kita puasa wajib, buatlah puasa sunat pula, kan? Apabila kita buat perkara ibadat sungguh-sungguh tu, dalam pekerjaan kita buat itu mesti hanya kepada Allah sahaja. Kita meletakkan niat ibadat itu, amalan itu, pekerjaan itu dibuat untuk siapa? Itu dulu nombor 1. Okey. Yang berikutnya, saya nukilkan, saya bacakan tafsiran yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala alaih dalam tafsir Al-Munir. Okey, dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah beliau mengatakan, dia kata maksud farghab tadi tu adalah bertawakal dan menjadikan keinginanmu, maknanya niatmu buat pekerjaan itu hanyalah kerana Allah dalam segala perkara. Maksud dia lebih kurang sama macam yang tadi juga. Cuma Datuk Wahbah kata, dia kata maksud farghab tadi, maksudnya kalau kau nak solat, kau bergantunglah pada Allah. Kalau kau nak buat satu ibadat, kau bergantunglah kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita takkan mampu nak buat perkara ibadat ini kalau Allah tak tolong kita. Jadi dalam kita nak buat satu ibadat tu, kita berharap pada Allah, kita bergantung pada Allah, minta Allah tolong kita. Itu salah satu masuk farghab tadi, bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Dalam masa yang sama, berharap tu apa? Harap Allah Ta'ala balas ibadat itu, pekerjaan itu, tetapi mesti niatkan Allah. Ya Allah, aku buat ibadat tambahan ini, ibadat ini hanya untuk Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku buat ini hanya untuk Engkau, ya Allah. Itu masuk farghab. Okey, lepas tu kita ulas lagi. Saya bacakan tafsiran yang dikemukakan oleh tuan-tuan. Waktu kita dah habis ke? Dah 10.45. Tak apa tuan-tuan, kita lanjutkan lagi. Tak apa tuan-tuan. Okey, waktu kita jangan berkiralah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan kita teruskan tuan-tuan. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Okey. Dalam tafsir Al-Aisar, okey, Syekh Jabir rahimahullahu taala alaih, dia mengatakan ayat nombor 8 tadi maksudnya apa? Dia kata
Dia kata berharaplah dari setiap amal, perbuatan, pekerjaan yang telah engkau kerjakan. Maksudnya, yang kita buat pada ayat nombor 7 tu, maksudnya apa saja amal, pekerjaan yang kita buat dengan bersungguh-sungguh. Macam ayat nombor 7 tu, yang kita belajar sebelum ini, mengharapkan apa dia kata? Engkau haraplah dari Allah apa? Untuk mendapatkan pahala, mendapat kurniaan, mendapat kebaikan Allah. Kerana engkau telah beramal dan bersusah payah hanya kerana Allah, tidak mengharapkan selain dari Allah. Maknanya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ayat nombor 8 ni kata, Allah ajar pada kita, setiap pekerjaan yang kau telah isi waktu engkau tadi tu. Kan? Contohnya kita tak tangguh-tangguhkan kerja, buat kerana Allah. Buat apa pun pekerjaan, buat kerana Allah. Kenapa? Kalau kita buat kerana Allah semata-mata, kita akan dapatlah ganjaran dia. Kita dapatlah pahala. Dalam masa yang sama, mengharapkan dia apa? Minta pertolongan Allah untuk buat pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Sebab kadang-kadang kita baru buat je, dah tak bersungguh-sungguh. Jadi, kita minta juga harap Allah memberi pertolongan. Mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan sebelum beramal dan selepas beramal. Okey, saya harap tuan-tuan jelas. Saya harap tuan-tuan dapat petunjuk pengajaran daripada ayat nombor 8 ni. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Okey, berharap tu maksud dia apa? Berharapkan pahala dari Allah, tapi kena niat semata-mata kerana Allah, minta Allah tolong, berharap ya Allah bantulah aku untuk selesaikan tugasan yang diamanahkan kepada aku ni ya Allah. Kalau engkau tak tolong aku ya Allah, engkau tak lapangkan aku ya Allah, tentu aku tak boleh buat dengan betul-betul, sedaya upaya. Minta Allah tolong. Okey? Saya harap tuan-tuan jelas pada ayat nombor 8 ni. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia apa tuan-tuan? Pada ayat nombor 8 ni, kesimpulan dia tuan-tuan, bergantung harap sepenuhnya lah kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Maknanya, jangan lari sedikit pun minta bantuan dari Allah, minta kebaikan dari Allah daripada pekerjaan yang kita buat, minta Allah berikan kurniaan, minta Allah berikan ganjaran daripada pekerjaan yang kita lakukan. Bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jika dah selesai ayat nombor 7 dan 8 ni, tibalah masanya untuk kita menghubung kaitkan ayat nombor 7 dan 8 ni dengan ayat yang ke-6, 7, ayat nombor 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Okey, saya harap tuan-tuan jelas. Okey, apa hubung kait dia? Okey, saya tanya dulu soalan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tak Allah Ta'ala melapangkan dada? Maksudnya nak tak Allah Ta'ala lapangkan dada? Dada kita lapang aja. Lapang tu maksudnya kita seorang yang bersedia, seorang yang buat satu ibadat, orang yang lapang dada. Tetapi tak salah lapang dada. Kan? Tuan-tuan nak tak Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan? Tentu jawapan dia nak. Tuan-tuan nak tak nama tuan-tuan, kita sendiri ini, Allah Ta'ala tinggikan nama kita. Kedudukan kita menjadi kedudukan yang tinggi. Tuan-tuan nak 3 perkara tu? Okey, saya tanya. Tuan-tuan nak tak Allah lapangkan dada? Tuan-tuan nak tak Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa? Tuan-tuan nak tak Allah Ta'ala tinggikan namanya? Maksudnya Allah Ta'ala tinggikan, Allah Ta'ala muliakan kita, Allah tinggikan darjat kita. Okey, jawapannya mesti tuan-tuan nak. Kalau tuan-tuan tanya, macam mana kita boleh kata, macam mana munculnya lapang dada, hapus dosa dengan tinggikan nama? Itulah yang ada pada ayat nombor 1, ayat nombor 2 dan 3 dan ayat nombor 4. Kalau tuan-tuan baca ayat 1, 2, 3 dan 4, dia ada 3 nikmat. Dia ada 3 nikmat yang Allah beri kepada Nabi SAW. Maknanya, Allah lapangkan alam nasyrah laka sadrak. Kan ayat tu, ayat pertama tu menunjuk kepada apa? Allah Ta'ala telah pun melapangkan dada Nabi. Dada Nabi lapang ni tuan-tuan tak lapang.
kita buat amal dengan tenang, kita boleh buat pekerjaan, Allah Ta'ala suruh apa kita terima, Allah bagi kita takdir kita terima, kita tak sempit lah. Okey, kekuatan kita. Okey, faham tak itu? Okey, kemudian ayat nombor 2 dan 3. Allazi anqadha dhahrak. Kalau kita baca ayat nombor 2 terdapat wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Salah satu pentafsiran para ulama kata ia merujuk kepada dosa yang telah pun Allah hapuskan. Okey. Kemudian pada ayat nombor 4 Allah kata apa? Wa rafa'na laka dhikrak. Allah Taala telah meninggikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 ada 3 nikmat. Jadi jawapan dia, siapa nak Allah lapangkan dada dia, siapa nak Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa dia, siapa yang Allah nak tinggikan nama dia, nak kena buat apa? Buatlah ayat 7, buatlah seperti mana ayat 8. Tuan-tuan jelas tak maksud dia? Maksud dia, kalau tuan-tuan nak lapang dada, tuan-tuan mesti buat perkara nombor 7, ayat nombor 7 dan ayat nombor 8. Kalau tuan-tuan nak hapus dosa, tuan-tuan buatlah juga pada ayat nombor 7 dan ayat nombor 8. Kalau tuan-tuan nak menjadi seorang hamba yang popular, hamba yang masyhur di kalangan para malaikat, nama tuan-tuan ini disebut-sebut, nama yang mulia, hamba yang mulia, tuan-tuan buatlah seperti mana perkara 7 dan perkara 8. Tuan-tuan jelas tak? Maksudnya kalau kita bagi contoh, ayat nombor 7 katakan, lepas kita buat amal wajib, kita buat amal sunat. Maknanya, kita buat ibadat kan? Jadi kalau kita isi waktu kita dengan buat ibadat, maknanya, dada kita akan jadi lapang. Tapi dengan syarat apa? Nombor 8 tadi. Buat ibadat tu mesti kerana Allah. Buat ibadat tadi, minta Allah Ta'ala berikan kebaikan. Kalau buat ibadat, sungguh-sungguh pun, tapi kalau ayat nombor 8, buat kerana manusia, tak dapat juga ibadat yang dibuat tadi, walaupun sungguh-sungguh, Allah lapangkan dada. Sebab kita buat bukan kerana Allah. Syarat tuan-tuan jelas. Maknanya, kalau tuan-tuan nak lapang dada, kalau tuan-tuan buat ibadat, isikan waktu dengan ibadat. Sama ada ibadat umum, ibadat khusus, ibadat dengan Allah, ibadat dengan manusia, tolong manusia sebagainya, nanti Allah Ta'ala akan lapangkan dada tu. Itulah jawapan dia. Lepas tu pula, kalau kita buat ibadat, contohnya dah buat ibadat solat wajib, buat pula solat sunat macam Nabi, tak siap, tak cukup wajib, dia buat qiyamul pula dengan sungguh-sungguh, Nabi dapat apa? Allah hapuskan dosa. Memanglah Nabi dia tidak berdosa, tapi untuk contoh pada umat dia. Jadi kalau kita belajar kan, kalau kita solat kan Allah hapuskan dosa kita. Setiap sekali sujud, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Jadi, kalau kita banyak buat ibadat, maknanya makin lama apa? Hilang dah dosa tu. Itulah jawapan dia. Okey, lepas tu pula, kalau kita banyak buat ibadat, isi waktu kita dengan buat benda manfaat, kan kita kata tadi, kita nak pahala dari Allah kan? Maka apabila kita isikan waktu kita dengan buat benda-benda manfaat, Allah akan bagi pahala. Allah bagi pahala. Maknanya, lagi banyak ganjaran, kita punya tingkatan kita naik. Tuan faham tak maksudnya? Maksudnya, kalau kita nak mulia di sisi Allah, maka lagi banyak kita buat amal soleh, maka tingkatan kita akan naik. Orang yang buat amal wajib, dia tak sama kedudukan dengan orang yang tampung dengan buat amal sunat. Dia tak sama. Jadi lagi banyak dia buat, lagi banyak pahala dia dapat, maka status dia naik. Itulah jawapan dia. Hubung kait antara ayat 7 dan 8 dengan ayat 1, 2, 3 dan 4. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, jawab yang terakhir sekali sebelum kita tamatkan. Lapang dada ni juga saya sebut tadi kan, macam mana cara dia yang kita dah sebut tadi. Okay, kalau tuan-tuan tuan-tuan jelas tadi, saya nak terangkan dulu sebelum saya masuk kepada penutup dia, surah Alam Nashrah ni dan 2 ayat yang terakhir itu khususnya. Sebab hari besok kita nak masuk ayat lain pula. Kita nak cari ayat yang lain pula untuk kita bincangkan. Okey, kalau tuan-tuan dah dapat, okey, penutup dia ayat 7 dan ayat 8. Kita tulis tuan-tuan. Ayat 7 dengan ayat 8 ni sebenarnya juga ia merupakan cara untuk bersyukur
di atas nikmat yang Allah berikan pada ayat 1, 2, 3 dan 4. Maksud dia, dalam ayat 7 dan 8 ni, ia juga merupakan cara bersyukur yang Allah minta Nabi SAW lakukan. Cara bersyukur, Allah telah lapangkan dada Nabi, Allah telah mengangkat kesalahan-kesalahan yang Nabi lakukan, ataupun Allah mengangkat bebanan dakwah yang Nabi bawa. Lepas tu Allah meninggikan nama Nabi. Jadi cara dapat nikmat tu nak disyukuri macam mana? Ayat 7 kata, syukurilah nikmat yang engkau dapat wahai Muhammad pada ayat 1, 2, 3 dan 4 itu dengan engkau mengisi waktu-waktu engkau dengan melakukan amal-amal ibadat. Jelas? Okey? Jadi maknanya ayat 7 dan 8 itu juga kita boleh tulislah. Ayat 7 dan 8 itu adalah cara bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang telah pun Allah berikan. Seperti mana nikmat pada ayat nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey. Nikmat tu ada berapa? Nikmat tu ada 3 dalam surah Al-Nashrah. Okey, cuma kita tak belajarlah surah Al-Nashrah tu secara keseluruhan ayat. Okey, sebab saya kena buat pilihan ayat saja, sebab tu kita agak terbatas. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, daripada ayat-ayat pilihan yang telah kita baca, iaitu ayat 2 dan ayat 3 ini, dapat membentuk karakter kita, dapat mengubah cara kehidupan kita, khususnya dalam kita menggunakan waktu-waktu yang Allah pinjamkan kepada kita ini. Moga-moga kita berubah. Kalau dulu kita kerja asyik bertanggung, okey, sehingga waktu yang kosong itu dibiarkan tidak diisi dengan apa-apa, tapi selepas ini kita jadi seorang staff, kita jadi seorang pekerja, kita jadi seorang manusia yang tidak menangguh-nangguhkan kerjanya. Dan kita mohon kepada Allah, apa pun pekerjaan yang baik yang kita buatkan, minta Allah berikan minta Allah berikan ganjaran kepada kita. Jadi kalau kita isi waktu itu dengan beribadat kepada Allah, isikan dengan buat pahala kepada Allah, sudah tentu dada kita akan dilapangkan oleh Allah, dosa-dosa kita boleh dihapuskan oleh Allah, dan kita akan menjadi hamba yang darjatnya semakin hari semakin meningkat, semakin menaik. Semoga kita menjadi seorang yang mulia daripada kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga ayat Quran ini menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sambung insya-Allah besok tuan-tuan dan puan-puan pada jam yang sama, jam 10, kita akan bincangkan ayat-ayat yang berikutnya. Tuan-tuan nantikan ayat-ayat yang pilihan yang kita akan baca, yang kita akan bicarakan pada esok pagi. Apa-apa pun, kita mohon rahmat dari Allah. Kita mohon Allah Ta'ala berikan kita hidayah. Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk kita sentiasa untuk kita dapat mengisi waktu kita dengan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun dan maaf jika ada kesalahan, kesilapan. Kalau ada mana-mana fakta saya yang tersalah, saya harap tuan-tuan boleh betulkan. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.